Dalam kita memperkatakan tentang kerajaan Melayu manakah yang tertua di dunia, pertanyaan ini boleh membawa kita kepada kerajaan legenda yang setua Atlantis dan Lemuria lagi. Malah mungkin membawa kita kepada tinggalan Nan Madol. Tetapi biarlah kita ketepikan soal itu buat sementara, kerana kita sedang bercakap dalam lingkaran sejarah mainstream, yang bermaksud kita sedang bercakap mengenai kerajaan yang mempunyai bukti kukuh mengenai kewujudannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Syazmal Iman. Sebelum itu, kita layan intro dulu. Roll it. Saya mempunyai 4 jawapan dalam memperkatakan mengenai kerajaan-kerajaan Melayu terawal ini, kerana para sejarawan seringkali berbeza pendapat dan tiada tarikh khusus dalam memperkatakan mengenai kerajaan-kerajaan Melayu yang terawal. Saya datang dengan 4 jawapan, iaitu Funan, Citu, Kedah Tua dan Champa. Kenapa 4 kerajaan ini? Kerana 4 kerajaan ini mempunyai bukti arkeologi yang kuat, juga mempunyai sumber kukuh untuk kita terus melabelkan sebagai kerajaan terawal yang mungkin milik orang Melayu. Kita mulakan dengan Funan. Sebenarnya para sejarawan berbeza pendapat apakah Funan ini milik orang Melayu atau bangsa pribumi Asia Tenggara yang lain, iaitu Khmer. Suku Khmer merupakan bangsa Austro-Asiatik, salah satu kelompok etnis tertua yang masuk ke Asia Tenggara dari China Selatan, kemungkinan dari Yunan atau India Timur Laut. Sebab itu, kita harus meneliti sumber-sumber sejarah yang membangkitkan nama Melayu dengan Funan serta pendapat beberapa orang sejarawan. Pertama, kita harus lihat di mana asal-usul serta legenda kerajaan Funan itu sendiri. Mengikut cerita legenda, mereka memetik bahawa pengasas kerajaan mereka adalah naga. Diceritakan dalam legenda Khmer bahawa ketika Kaudinya melarikan diri daripada bapanya, putera Kaudinya sampai ke sebuah pulau yang bernama Kok Tok atau dikenali sebagai Land of Three dan bertemu dengan naga yang sebenarnya telah menghuni lama tanah ini. Legenda naga yang cuba disampaikan di sini kononnya adalah ular dalam bahasa Melayu kita, dan ular ini telah membuatkan Kaudinya jatuh cinta kepadanya. Raja Naga telah merestui perkahwinan Kaudinya dan anaknya, iaitu Puteri Soma. Raja Naga telah menghadiahkan sebuah tanah kepada Kaudinya dan Puteri Soma, dan tanah itu dikenali sebagai Kerajaan Funan. Apabila kita membaca kisah awal di mana Kaudinya dikatakan mungkin berasal daripada India, semenanjung tanah Melayu ataupun kepulauan di Nusantara, akan tetapi jika mengatakan bahawa Kaudinya berasal daripada India, tiada pula rekod mengenai mana-mana tamadun India yang mendakwa bahawa Kaudinya itu berasal daripada tamadun mereka. Kalau kita ambil konteks dalam rekod sejarah pula, kisah ini sebenarnya pernah dicatatkan oleh Kaang Taai, seorang utusan China. Beliau mengatakan bahawa kerajaan Funan itu diasaskan oleh seorang raja yang bernama Kaudinya dan seorang puteri yang bernama Naga. Namun, apabila kita mula menjenguk rekod sejarah di kawasan Asia Tenggara ini, maka kita akan mula mendapati terdapat sebuah dinasti yang mendakwa bahawa mereka adalah daripada keturunan Funan. Menurut George Coedes, beliau mengatakan bahawa kemungkinan besar bahawa Selendra, sebuah keluarga Melayu yang memerintah Kepulauan Jawa di bawah naungan Empayar Srivijaya, adalah berasal daripada Funan itu sendiri. Hujah Coedes berasaskan gelaran Mountain King yang digunakan oleh keluarga Selendra sebenarnya merupakan gelaran yang telah digunakan oleh pemerintah dan raja-raja Funan sejak awal abad Masihi lagi. Bercakap mengenai Selendra, memang terdapat pendapat lain yang mengatakan bahawa keluarga ini merupakan asal daripada India dan menetap di Pulau Jawa. Dan terdapat teori lain pula yang mengatakan bahawa Selendra bukan orang Melayu. Tetapi kita akan membincangkan mengenai Selendra ini pada masa yang akan datang, merungkai pendapat setiap sejarawan mengenai Selendra. Berbalik kepada kerajaan Funan, turut sependapat dengan teori yang mengatakan bahawa Funan itu adalah diasaskan oleh orang Melayu ialah sejarawan yang bernama D.G.E. Hall, yang tegas mengatakan bahawa Melayu adalah pengasas kepada kerajaan yang lebih tua daripada tamadun Yunani dan Rom. Menurut Hall,
Terdapat rekod China yang mengatakan bahawa kewujudan rumpun Austronesia di wilayah sekitar Funan, dan terdapat bukti arkeologi di mana bangsa Melayu sudah lama mendiami dan menduduki pelabuhan Okeo yang merupakan pelabuhan terkenal Funan. Lokasi kerajaan Funan ini terletak di lembangan Sungai Mekong dan mula berdiri seawal abad pertama Masihi. Tetapi terdapat rekod dan bukti arkeologi yang membawa kepada penemuan bahawa lembangan Sungai Mekong ini sebenarnya telah dihuni oleh manusia seawal abad keempat sebelum Masihi lagi, kira-kira 400 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Dengan bukti bahawa Sungai Mekong dihuni sehingga awal abad keempat sebelum Masihi lagi, membuktikan bahawa kemungkinan besar Funan boleh dikategorikan sebagai antara kerajaan terawal dan permulaan tamadun orang Melayu itu sendiri. Nama Funan itu sendiri dikatakan diambil daripada bahasa Cina, iaitu Wunan atau Biunam, yang merujuk kepada gunung. Sesuai dengan kisah legenda mengenai kewujudan Funan yang dikatakan diberikan oleh Raja Naga yang menghuni sebuah gunung kepada Kaudinya yang datang daripada kepulauan di selatan Funan dengan anaknya Puteri Soma. Kita sering menyangka bahawa permulaan tamadun kita ialah Kesultanan Melaka, di mana sebelum itu orang Melayu adalah bangsa bercawan yang mendiami kawasan hutan dan gua, berburu binatang, tidak ubah seperti kehidupan nomad. Tetapi sebenarnya ia adalah percubaan untuk menutup sejarah kita. Walhal seawal abad pertama Masihi lagi, kita sebenarnya tercatat dan diceritakan oleh rekod dinasti-dinasti China yang menceritakan mengenai seorang raja yang begitu hebat menjadi penakluk kepada kerajaan-kerajaan kecil dan memaksa kerajaan lain tunduk di bawah pemerintahannya. Menurut catatan yang dikeluarkan oleh rekod China, Liang Shu, dua orang pedagang daripada China, Kang Tai dan Zhu Ying, telah menulis mengenai sebuah kerajaan bernama Funan, dan tulisan mereka berdua telah diambil sebagai salah satu daripada rekod Empayar China ketika itu. Mereka mengatakan bahawa seorang raja bernama Fan Shiman, seorang pahlawan yang sangat hebat dan berpengetahuan tinggi di dalam bidang ketenteraan, telah mengarahkan beberapa siri kempen untuk menakluk 10 kerajaan kecil di sekitar Thailand, Vietnam dan Kemboja yang kita kenali pada hari ini. Fan Shiman telah membina armada kapal yang sangat besar dan telah menyerang banyak kerajaan di sekitarnya. Kerajaan yang didirikan oleh Fan Shiman ini akhirnya melebar sehingga ke 6,000 li. Li itu adalah ukuran Cina lama yang berukuran 1 li persamaan dengan 576 meter, dan jika ditukar ke dalam ukuran pada hari ini, menyatakan bahawa empayar di bawah Fan Shiman ini seluas 3,500 km. Salah satu daripada kerajaan yang berjaya tunduk di bawah Fan Shiman ketika itu ialah Langkah Suka, Dunsun dan Pan-Pan. Pada abad ketiga Masihi, Funan menghantar utusan pertamanya ke India. Ketika itu, ibu kota Funan iaitu Vyadapura terletak berhampiran Bukit Ba Phnom. Bandar ini terletak lebih kurang 200 km dari laut. Pelabuhan yang terkenal di zaman tamadun Funan ialah Pelabuhan Okeo yang terletak di delta Sungai Mekong. Dari segi geografi, kedudukan Funan dikatakan istimewa, iaitu terletak di persimpangan jalan perdagangan maritim. Funan menjadi pelabuhan persinggahan yang penting bagi para pedagang yang melalui Selat Melaka, terutamanya pedagang Mediterranean Timur. Oleh yang demikian, Funan berkembang maju apabila jalan perdagangan laut antara negeri China dan India, Timur Tengah serta Eropah mula berkembang. Utusan dari negeri China yang datang ke Funan pada tahun 240 Masihi melaporkan bahawa orang Funan yang tinggal di bandar cukup mewah. Mereka berkulit gelap dan berambut kerenting, manakala yang tinggal di luar bandar hidup sederhana dan bercocok tanam secara primitif. Mereka gemar menggunakan pahat dan suka akan barang perhiasan berukir. Banyak perkakas memasak diperbuat daripada perak. Orang Funan berniaga emas, perak dan juga kain sutera. Anak pembesar memakai kain sarung, sementara para wanita memakai selendang. Mengikut sumber sejarah China, beberapa orang pegawai kerajaan Funan adalah orang India. Di bawah pemerintahan Jayavarman, Funan dipandang tinggi oleh Maharaja China, dan kerajaan Funan pun semakin berkembang maju tahun demi tahun. Pada tahun 540 Masihi, berlaku perebutan tahta di Funan. Pada masa itu, orang Khmer mula berkuasa di Funan.
raja terakhir daripada kerajaan Funan adalah Rudravarman. Semasa pemerintahan Rudravarman, negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaannya bertindak melepaskan diri dari menjadi negeri bawahannya. Antaranya adalah Langkasuka dan Kedah. Disebabkan itu, pemerintahan Rudravarman berlaku kemerosotan kerana laluan pedagang tidak lagi singgah di Pelabuhan Okeo kerana telah berpindah ke Panduranga, iaitu pelabuhan kerajaan Champa. Demi menghubungkan semula hubungan diplomasi dengan negeri-negeri vasalnya, dia yang beragama Hindu telah menjadikan agama Buddha sebagai agama rasmi Funan. Ini kerana negeri-negeri vasalnya adalah penganut Buddha. Keadaan ini tidak disenangi oleh Chenla dan juga kerabat istana Funan kerana mereka menganut agama Hindu. Hal ini menyebabkan Chenla yang dipimpin oleh Bahavavarman dan Citrasena menyerang ibu kota Vyadapura. Oleh sebab itu, Rudravarman dan pengikutnya melarikan diri ke segenting Kera, iaitu dalam kawasan ibu kota Panpan. Nantikan siri kedua, kesinambungan di dalam penceritaan kerajaan Funan yang telah runtuh ini di video yang akan datang.